Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat Allah, insya-Allah. Semoga puasa kita pada hari ini berjalan dengan baik. Moga Allah menerima puasa kita semua, insya-Allah. Dan moga kita masih bersemangat dalam nak memburu redha Allah, memburu syurga Allah, memburu rahmat Allah, perbaiki amal kita, menguatkan iman kita, tingkatkan taubat kita, insya-Allah. Dan pada petang yang indah ni, jom kita buat sesi Q&A, dan juga selepas sesi Q&A kita akan buat sesi muhasabah, insya-Allah. Siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh tanya di bahagian question, insya-Allah. Soalan-soalan yang menarik saya akan cuba jawab apa yang saya tahulah, insya-Allah. Apapun jangan lupa pada malam ini jam 10.30 malam kita akan bersama-sama berkongsi hadis yang ke-5. Untuk pengetahuan korang, setiap malam sepanjang Ramadan ni insya-Allah saya akan cuba kongsi dan syarah hadis 40 Imam Nawawi, yang mana saya punya target dan niat adalah untuk nak khatamkan 40 hadis Imam Nawawi, nak kongsi dengan korang semua supaya kita bersama-sama bertambah cinta kepada hadis, bertambah cinta pada sunnah dan lebih memahami agama, insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan bersama-sama go through hadis yang ke-5, insya-Allah. Jangan lupa join Apapun, sekarang kita nak buat sesi Q&A dan juga sesi muhasabah. Siapa yang nak tanya soalan boleh tanya di butang question, insya-Allah. Dan kalau korang nak dapatkan kurta Tarbiyah Sentap ni, tengok kurta warna hitam ada logo TS ni, ada logo Tarbiyah Sentap, sangat selesa, sangat kemas. Ada pelbagai saiz, ada pelbagai warna, ada 6 warna, warna hitam, warna kelabu, warna biru, warna merah, warna pink, warna turquoise. Korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif ataupun Instagram Tarbiyah Sentap. Korang boleh pergi ke Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif sekarang, insya-Allah. Okey, kita akan buka sesi Q&A. Siapa yang nak tanya bolehlah tanya, insya-Allah. Apa pendapat mengenai khatam Al-Quran dalam Ramadan tapi tak baca terjemahan? Mudah sahaja. Nabi SAW bersabda kepada kita bahawa andai kita membaca Al-Quran, kita akan dapat pahala 1 huruf 10 pahala. Nabi kata, aku tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan Nabi tak suruh pun kita baca terjemahan baru dapat pahala. Nak kata hebatnya Al-Quran, pemurahnya Allah, membaca Al-Quran itu sendiri walaupun tak baca terjemahan, Allah bagi kita pahala yang sangat-sangat banyak. Kerana itulah rugi kalau kita tak membaca Al-Quran. Tetapi andai kita nak bacaan Al-Quran kita itu lebih kualiti, maka bacalah terjemahan sekali supaya kita lebih menghayati, lebih memahami kehendak Allah dalam Al-Quran tersebut. Sebab apa? Sebab hari ni ramai orang baca Quran, tapi tak ramai orang yang faham Al-Quran. Kerana itulah kita jadi kedua-duanya sekali. Kita rajin baca Quran, pada masa sama kita usaha untuk memahami Al-Quran. Lagilah banyak pahala Allah sediakan untuk kita. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran Imam Syafi'i kata ada 1,027,000 huruf. Kalau kita khatam Al-Quran sekali, bermakna 1,027,000 huruf didarab dengan 10, maka kita akan dapat pahala 10,270,000 pahala. Ditambah lagi di bulan Ramadan, setiap amalan sunat Allah ganda-gandakan. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang Allah sediakan untuk kita andai kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Apatah lagi kalau kita usaha untuk memahami makna Al-Quran, lagilah banyak ganjaran yang Allah sediakan untuk kita, insya-Allah. Sebab tu kita sama-samalah usaha khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Pada masa yang sama kita usaha juga untuk baca terjemahan kalau mampu. Kalau tak mampu, tak apa, tak ada masalah. Step by step. Soalan seterusnya. Cara menghafal paling senang. Cara menghafal paling senang
Sebenarnya tak ada benda kat dunia ni yang senang. Semua benda perlu bersungguh-sungguh dan perlu bersusah payah. Lagi kita bersungguh-sungguh, lagi kita rajin, lagi banyak Allah akan kasih kita. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami akan hidayahkan mereka, memberi pada mereka hidayah sebanyak-banyaknya. Kerana itulah tips nak paling senang untuk menghafal adalah rajin dan bersungguh-sungguh. Itu tips dia. Sebab kalau kita nak bagi tips yang macam-macam pun, setiap orang berbeza cara-cara dia. Macam saya dulu time hafal Al-Quran, saya biasa hafal time lepas Zuhur dan juga lebih kurang sampai petang lah. Daripada lepas Zuhur sampai Asar biasanya saya akan menghafal. Maghrib saya akan biasanya ulang hafalan baru. Saya ulang. Lepas subuh pun saya ulang. Maknanya waktu saya menghafal hanyalah di waktu selepas Zuhur. Itu cara saya. Ada orang dia suka hafal Quran time malam, ada orang dia suka hafal time subuh. Setiap orang berbeza. Tapi kesimpulan saya adalah, lagi kita rajin, lagi mudah kita nak menghafal. Hendak sebudaya, tak nak sebudaya. Apa sebab kalau masa nak tasmih jadi blank? Biasalah tu, sebab nervous. Saya pun pernah juga time hafal Quran dulu, time nak check dekat ustaz, nak tasmih bacaan hafalan, tiba-tiba blank. Sebab tu akhirnya saya buat kesimpulan, sebelum kita nak check dekat ustaz, kita kena ulang banyak-banyak dan kita check dekat kawan kita dulu. Bila kita dah lancar check dekat kawan, baru kita usaha untuk tasmih dekat ustaz dan ustazah kita, baru tak blank. Tapi kalau blank juga, biasalah tu. Kita kan manusia pelupa. Biasa tu. Itu fitrah ketika menghafal Al-Quran. Boleh tak kita memaafkan orang, tapi maaf tu tak sepenuhnya? Macam ni, Allah SWT Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita ni banyak dosa tau. Saya banyak dosa, korang pun banyak dosa. Kita semua ada banyak dosa, yang sama ada dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa sembunyi, dosa tak sembunyi, terang-terangan. Terlalu banyak dosa. Hatta Allah dah bagi kita macam-macam nikmat, Allah dah bagi kita pelbagai peluang, kita masih buat dosa juga dengan segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Persoalannya, kalau kita yang banyak dosa, banyak buat salah dekat Allah pun, kalau kita minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa kita. Apalah salahnya kalau kita pun memaafkan orang yang buat salah pada kita? Sebab itulah kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita kena belajar memaafkan manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu memaafkan dan hendaklah kamu berlapang dada. Tidakkah kamu mahu kami mengampunkan semua dosa-dosa kamu? Maknanya Allah offer kita, andai kita memaafkan saudara kita, Allah akan ampunkan semua dosa kita. Sebab itulah ada ulama' kata, kadang-kadang Allah takdirkan seseorang untuk sakitkan hati kita, tak lain tak bukan kerana Allah nak bagi kita peluang untuk memaafkan dia. Dan bila kita memaafkan dia, Allah akan ampunkan semua dosa kita. So rugilah kalau kita tak maafkan. Allah bagi offer ni untuk ampunkan kita. Takkan tak nak kot pengampunan Allah. Betul tak? Macam mana nak redha dengan ujian? Sahabat sekalian, sebenarnya setiap manusia dalam hidup dia pasti dan pasti akan diuji. Satu. Kedua, dalam setiap manusia pasti dan pasti akan berlaku satu titik dalam hidup dia yang mana dia akan rasa terlalu down, seolah-olah dunia ni telah tiada dan dia rasa nak mati. Semua orang pernah menghadapi saat begitu. Tak ada seorang pun yang tak pernah menghadapi ujian yang dahsyat. Semua orang pernah. Hatta orang yang paling hebat kat dunia, iaitu para nabi dan rasul, lagi-lagilah dahsyat ujian mereka dan mereka pun pernah down juga. Contohnya Nabi Muhammad SAW ketika baginda berdakwah di Taif, kena baling batu, kena ejek, kena halau sampai berdarah-darah ke selipar. Nabi sedih. Dahlah sedih, kena halau, dipinggirkan dekat Quraisy, orang pinggirkan. Pergi Taif, orang pinggirkan juga. Bukan itu saja, balik-balik
isteri baginda Khadijah yang paling Nabi cinta, yang banyak support dakwah Nabi, meninggal. Itu satu tamparan yang besar buat Nabi SAW. Nabi sangat sedih. Bukan itu je, Abu Talib, pakcik Nabi yang banyak membantu dakwah Nabi, yang mempertahankan Nabi, meninggal juga. So ketika itu Nabi SAW sangat down, sangat sedih. Dan akhirnya Allah pujuk Nabi, Allah angkat Nabi time Isra' Mi'raj. Itu Nabi SAW pun pernah menghadapi saat yang sangat gelap, sangat down dalam hidup dia. Contoh lain, Nabi Yunus AS pernah satu masa dia tertekan dakwah kaum dia tak terima. Akhirnya dia melarikan diri dan Allah marah. Allah letak dia dalam perut ikan nun selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun 40 hari 40 malam, tak ada oksigen, gelap dalam laut, seorang-seorang, sunyi. Betapa sedihnya Nabi Yunus ketika itu. Down, dia sangat down. Nabi Adam, lagilah, daripada syurga kena campak kat dunia, lagi sedih, menangis-nangis Nabi Adam. Nak kata setiap orang, termasuklah para Nabi dan Rasul, dalam hidup dia pasti dan pasti ada saat yang mana mereka akan rasa sangat down dalam ujian. Tetapi andai kata kita berjaya redha dan kita berjaya bangkit dari putus asa tersebut, dan kita meneruskan kehidupan kita, memburu tujuan kita iaitu Allah SWT, terus kuat menghadapi segala ujian, wallahi korang akan dapat pahala yang luar biasa, dan korang akan jadi orang yang lebih kuat lagi. Setiap kali kita mampu melalui ujian, kita akan menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Dia macam, nak cakap, ujian ni macam proses lah. Allah proses kita supaya kita ni jadi lebih berkualiti, lebih hebat. Kerana itu, kita kena tahu satu benda. Bila Allah uji kita ni, Allah sayang kita. Allah nak ampunkan semua dosa kita. Allah nak naikkan darjat kita. Allah tak nak azab kita dekat akhirat. Sebab tu Allah uji kita dekat dunia, yang mana andai kita bersabar, kita akan terselamat daripada azab di akhirat kelak. Dan bukan itu sahaja, andai kita bersabar, Allah bagi kita pahala yang infinity. Allah kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang sabar adalah infinity. Bukan itu sahaja, kalau kita bersabar, Allah jamin syurga untuk kita. Allah kata dalam Al-Quran, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, siapa yang bersabar untuk mendapat redha Allah, wa aqamus solah, dan mereka mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka infakkan harta mereka, sirran wa alaniyah, sama ada sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka apa Allah akan bagi? Allah akan bagi mereka pahala yang sangat banyak. Bukan sekadar pahala, Allah bagi mereka syurga. Dan Allah sebut dalam Quran, salamun alaikum bima sabartum. Ucapan pertama malaikat kepada ahli syurga adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum bima sabartum. Engkau masuk syurga ni kerana kesabaran engkau kat dunia. Nak kata apa? Ulama kata, orang yang bersabar atas ujian, Allah jamin syurga untuk dia. Moga Allah bagi korang semua syurga, insyaAllah. Macam mana nak lupakan orang yang kita sayang? Sekiranya orang yang kita sayang tu adalah kita punya mak bapak, adik-beradik, pakcik-makcik ataupun sahabat-sahabat sejantina kita, tak payah lupakan. Menyayangi orang yang halal dapat pahala. Antara tanda iman, Nabi kata, cara nak mendapatkan kemanisan iman ialah dengan kita menyayangi saudara kita semata-mata kerana Allah. Itu akan membuatkan iman kita meningkat. Tetapi kita kenalah mencintai dan menyayangi orang yang halal. Mak bapak kita, sahabat-sahabat sejantina kita, adik-beradik kita, guru-guru kita. Tapi kalau sayang, cinta ajnabi yang bukan mahram ni, nasihat saya, kalau tak mampu kahwin, lupakan je lah. Kalau mampu kahwin, segerakan. Jangan couple. Saya dah jumpa banyak kes dah, orang yang couple ni, couple clash. Lepas tu kecewa, lepas tu tak boleh nak move on, lepas tu depression. Janganlah macam tu. Hidup ni, kejarlah benda yang lebih besar daripada cinta manusia tu. Sebab orang yang kita suka tu belum tentu baik untuk kita. Dan dah banyak kes dah, kadang-kadang bila bercinta ni, ada orang dia nak ambil kesempatan pada kita je. Bila dia dah berjaya ambil kesempatan daripada kita, apa dia buat? Dia pun lari dan pergi dekat orang lain pula. Lepas tu ambil kesempatan dekat orang tu pula. Bila dah dapat, dia pergi dekat orang lain pula dan sebagainya. So
Kadang-kadang Allah uji kita dengan putus cinta ni tak lain tak bukan kerana Allah nak selamatkan kita dengan orang-orang yang jahat sebenarnya. So anggaplah apa yang telah terjadi yang lepas-lepas tu adalah hikmah daripada Allah SWT untuk Allah nak jadikan kita orang yang lebih baik selepas ni. So macam mana nak lupakan? Mudah je. Pertama, janganlah dengar lagu cinta, janganlah tengok movie dan drama cinta, janganlah baca novel cinta, janganlah berkawal dengan orang-orang yang asyik couple je, yang mendorong kita pun rasa nak couple. Dan sibukkan diri dengan benda-benda yang besar. Sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri kita dengan dakwah, sibukkan diri kita dengan tolong mak bapak, sibukkan diri kita dengan belajar sungguh-sungguh, sibukkan diri kita dengan memberi manfaat pada orang lain. Bila kita banyak sibukkan diri kita dengan benda-benda besar, wallahi Allah akan bagi kita kekuatan untuk handle benda-benda kecil ni. Setakat nak lupakan orang yang kita sayang tu petik jari je. Sebab apa? Sebab jiwa kita adalah jiwa yang besar. Hidup kita ada matlamat yang besar, insya-Allah. Baca Al-Quran tanpa wuduk boleh ke tak? Boleh. Baca Quran berwuduk ni sunat. Adab dengan Al-Quran. Tetapi tak wajib. So kalau korang nak baca Al-Quran tanpa wuduk, sebenarnya boleh. Kalau baca Quran ketika junub ataupun ketika haid, tak bolehlah, pegang Quran pun tak boleh. Tetapi kalau sekadar tak ada wuduk, boleh baca Al-Quran. Tetapi sebaiknya bacalah dengan berwuduk. Itu adalah adab dengan Al-Quran, insya-Allah. Amalan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat di bulan Ramadan apa ya? Banyak. Antaranya membaca Al-Quran. Antara yang lain, berjihad. Perang Badar berlaku ketika bulan Ramadan. Banyak siri-siri peperangan berlaku ketika bulan Ramadan sebenarnya. Kan Ramadan lapar, penat. Kita kan time Ramadan tidur. Tapi berbeza dengan sahabat Nabi SAW dan para salaf terdahulu, para ulama' tabi'in terdahulu. Mereka time Ramadan lah mereka berjuang. Time Ramadan lah mereka menuntut ilmu. Time Ramadan lah mereka berjihad melawan musuh. Nak kata sebenarnya Ramadan ni bukan bulan untuk berehat-rehat. Sebenarnya Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Kerana itu ketika saya di Mesir, saya pernah tanya kawan-kawan saya di Mesir, macam mana budaya Ramadan dekat sana kan. Mereka disuruh untuk baca buku-buku agama sebanyak-banyaknya. Kawan-kawan saya disuruh untuk baca buku agama sampai lunyai, sampai penat, sampai tak sempat baca Al-Quran. Dan bila mereka kata kat guru mereka, "Syekh, kenapa korang suruh kami baca buku-buku agama banyak sangat ni? Kami nak baca Quran pula." Syekh tu kata, seorang alim, orang yang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid, iaitu 1000 orang beribadah. So, korang baca Quran bagus. Tapi kalau korang baca buku agama untuk meningkatkan agama dan ilmu korang, lebih setan takut lagi. Sebab itulah antara benda yang kita boleh buat ketika Ramadan ni adalah kita menuntut ilmu. Dan antara target saya time Ramadan ni ialah saya nak kongsikan dengan korang setiap malam satu hadis Nabi SAW dalam syarah 40 hadis Imam Nawawi. So setiap malam kita nak syarah satu hadis. Sekarang ni kita dah sampai ke hadis yang keempat. Pada malam ni insya-Allah kita akan sama-sama kupas hadis yang kelima daripada hadis Imam Nawawi insya-Allah. Target kita nak khatam 40 hadis ni. Sebab itulah kita orang Islam kan, kita kena mendalami hadis sebaiknya apa yang kita mampu insya-Allah. So antara inisiatif yang saya buat ialah setiap malam sepanjang Ramadan ni saya akan cuba kongsi setiap hari satu hadis dan syarah selama 1 jam lebih insya-Allah. So korang boleh join malam ni hadis yang kelima insya-Allah. Jangan lupa 10:30 malam insya-Allah. Apa hukum berfikiran untuk nak bunuh diri? Pertama, kita kena tahulah bunuh diri itu adalah haram. Dosa yang besar. Tetapi sekiranya kita hanya berfikir untuk bunuh diri, kita tak dapat dosa. Selagi mana kita tak bertindak melakukan bunuh diri tersebut, kita tak dapat dosa. Bahkan Nabi SAW bersabda, andai kita berniat untuk buat satu kejahatan, kita tak dapat dosa. Sekiranya kita meninggalkan niat itu, kita akan dapat 1 pahala. Tetapi sekiranya kita melakukan kejahatan tersebut, kita akan dapat dosa. Nak kata Allah punya pemurah,
Kalau kita hanya sekadar berfikir nak buat dosa, berfikir nak bunuh orang, berfikir nak bunuh diri dan sebagainya, Allah tak bagi dosa lagi. Tetapi andai kita buat, baru dapat dosa. Tetapi andai kita berfikir, tapi akhirnya kita tinggalkan benda tu kerana takutkan Allah, Allah akan bagi kita pahala. Sebab itulah saya faham zaman sekarang ni ramai orang yang depression, anxiety, yang rasa nak bunuh diri, rasa nak toreh tangan, nak cederakan diri sendiri sebabkan terlalu banyak masalah hingga kemurungan. Saya faham benda tu sebab saya pernah mengalami benda tu juga. Yang mana time sekolah saya pernah kena ragging, saya pernah kena pukul, saya rasa overthinking, saya rasa semua orang benci saya rasa semua orang tak sayang saya rasa disisihkan oleh kawan-kawan. Padahal sebenarnya tak pun, cuma saya overthinking seorang-seorang. Dan akhirnya saya down, saya banyak menangis. Kadang-kadang saya fikir nak bunuh diri, saya rasa nak mati, banyak kali saya fikir nak mati. Tapi akhirnya saya tahu benda ni penyakit, dan saya kena usaha untuk sembuh daripada penyakit depression tu. Dan akhirnya apa yang saya buat, saya pilih sahabat-sahabat yang baik. Saya mula berkongsi masalah saya pada kawan-kawan. Sebab kadang-kadang kalau kita pendam, bila pendam tu yang menjadi masalah tu. Tapi apa yang saya buat, saya kongsi masalah dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat saya. Dan saya mula bersangka baik dengan kawan-kawan saya. Saya mula berlapang dada. Saya mula belajar memaafkan. Bila kita mula berlapang dada, mula memaafkan, mula percaya kawan, mula percaya orang, insya-Allah lama kelamaan beban dalam hati ni Allah akan angkat. Dan yang paling penting adalah kita luah dan cerita pada Allah. Doa banyak-banyak, banyakkan ibadah. Wallahi bila kita bernangis pada Allah SWT, berdoa pada Allah, korang akan rasa ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Ada orang tanya tadi, overthinking dosa ke? Tak dosa pun. Adakah saya masih berdosa kalau saya dah minta maaf kat orang tu, tapi dia tak maafkan saya? Pertama, apakah usaha kita untuk meminta maaf? Kalau kita minta maaf main-main, sorry boleh tak? Lepas tu bila kawan kita tu tak maafkan kita, kita marah. Ataupun kita, okey lah kau tak maafkan, lantak engkau lah. Itu bukan minta maaf. Itu menganjing namanya. Minta maaf, ikhlaslah sikit. Rasalah bersalah atas kesalahan yang kita buat tu. Usaha sungguh-sungguh sikit nak minta maaf. Kalau boleh puji dia, akui kesilapan kita pada dia. Lepas tu cakap dekat dia, aku minta maaf, aku tak nak ulang kesilapan aku. Engkau dah banyak sabar dengan aku. Puji dia sikit. Barulah orang tu lembut hati nak maafkan kita. Ini saya ada jumpa, dia serius, kisah benar. Ada seorang tu dia tunjuk screenshot macam mana cara dia minta maaf dengan kawan dia. Dia kata, aku minta maaf, aku ada buat salah kat engkau, aku dulu ada curi kau punya telefon dan sebagainya. Kawan dia marah lah, engkau ke yang curi selama ni? Aku punyalah cari lama, tak guna kau mencuri, aku takkan maafkan kau. Lepas tu orang tu balas, alah aku dah minta maaf, kau tak nak maafkan. Suka tinggal lah, kau tak nak maafkan, kau yang dosa. Apa punya orang lah macam tu. Kau nak minta maaf ikhlas lah sikit. Sungguh-sungguh lah sikit minta maaf. Rasalah yang kau tu salah. Ini minta maaf cikai-cikai, lepas tu bila orang tu tak nak maafkan, kau marah orang yang tak nak maafkan kau tu. Macam mana orang tu nak maafkan kau kalau perangai kau macam tu? Sebab tu bila kita nak minta maaf kat orang, ikhlas sikit, sungguh-sungguh sikit, rendahkan diri tu. Dan andai kita dah usaha sungguh-sungguh, orang tu masih tak maafkan pula, maka kita dah terlepaslah daripada dosa. Dan kepada orang yang bila orang buat salah pada kita, maafkan je lah. Kalau korang pendam pun tak selesai pun masalah. Korang akan bertambah serabut kalau korang berdendam. Tak ada masalah tak selesai pun kalau korang tak maafkan. Lebih baik korang maafkan, dapat pahala banyak, Allah ampunkan dosa. Betul tak? So orang yang bijak adalah orang yang memaafkan. Sebab dia tahu kalau berdendam pun masalah tak selesai, kalau maafkan pun masalah tak selesai. Tapi kalau maafkan, korang akan bahagia, Allah ampunkan dosa dan Allah bagi banyak pahala. So maafkanlah. Boleh ke kahwin dengan sepupu sendiri? Boleh, tak ada masalah. Kahwinlah dengan sepupu korang kalau korang dah suka dia. Tapi kahwinlah dengan benda yang cara yang halal. Janganlah couple pula. Telan kahak batal puasa tak? Tak. Tapi kalau korang dah keluarkan, korang telan balik, tu batal lah.
Tak ada kerja nak keluar telan balik. Salah ke kalau tak khatam Al-Quran bulan Ramadan ni? Tak salah. Tapi macam mana nak cakap? Takkanlah tak boleh nak khatam. Kalau kita fokus sehari 1 jam, kita boleh baca 1 juzuk lah. Kalau baca tak lancar, 1 jam tu boleh 1 juzuk. Satu hari ada 24 jam. Takkanlah nak guna 1 jam untuk Quran pun kita berkira-kira pada Allah. Ini bukan isu salah ke tak salah. Ini isu kita nak memburu pahala Allah, nak masuk syurga, nak banyakkan amalan. Takkanlah nak guna 1 jam sehari time Ramadan ni untuk Al-Quran pun kita berkira-kira. Allah tak pernah berkira-kira bagi kita pahala, bagi kita nikmat, bagi kita peluang untuk kita bertaubat. Allah tak pernah berkira-kira bagi kita rezeki. Kenapa kita berkira-kira untuk membalas rezeki dan peluang yang Allah dah bagi? Kenapa kita berkira-kira nak baca Quran pun kita berkira-kira? Sebab itulah ini bukan isu salah ke tak salah khatam Quran ataupun tak khatam Al-Quran time Ramadan ni. Ini isu kita bersyukurlah pada Allah. Allah dah bagi kita macam-macam nikmat. Buktikan syukur tu at least dengan cuba khatamkan Al-Quran Ramadan ni. Bila lagi nak khatam Al-Quran? Betul tak? Macam mana nak hidup ni jadi sentiasa bahagia? Pertama sekali, bahagia tu apa? Tu satu hal lah kita kena fikir. Adakah bahagia dengan banyak duit? Tak juga. Ada orang duit banyak, gaduh cerai-berai juga. Adakah bahagia tu bila dapat suami handsome, isteri cantik? Tak juga. Banyak je kes artis cerai. Adakah bahagia tu bila dapat jawatan yang tinggi? Tak juga. Orang-orang politik serabut je kita tengok. Kita yang tengok pun tak bahagia, apatah lagi mereka yang terlibat dalam benda tu. Lagilah serabut, kena fitnah sini sana, gaduh sini sana, dendam dengki sini sana. So bahagia tu apa sebenarnya? Adakah bahagia itu tak ada masalah? Tak juga. Mana ada orang kat dunia ni yang tak ada masalah? Semua orang ada masalah. So apakah itu bahagia? Sebenarnya bahagia yang sebenar adalah di syurga. So sebab itu kalau nak bahagia, cara dia adalah kejarlah syurga. Buatlah kebaikan. Allah sebut dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh di kalangan lelaki dan wanita dan mereka beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, nescaya kami akan berikan bagi mereka kehidupan yang bahagia. Kerana itu nak bahagia, yang itu kat syurga, cara dia adalah buatlah amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita pada syurga. Wallahi kebahagiaan akan hadir dan kita akan dapat kebahagiaan yang abadi dan hakiki di syurga kelak, insya-Allah. Adakah sah puasa bagi mereka yang tak solat? Pertama, solat tu wajib, puasa tu wajib. Kalau tak solat tapi puasa, dosa besar dan Allah tak terima pahala puasa itu, tetapi puasa itu sah dan dia still wajib puasa. Faham kan? Saya ulang balik. Kalau kita puasa tapi tak solat, pertama, tak solat tu dosa besar, wajib bertaubat. Kedua, Allah tak terima pahala puasa, tetapi puasa itu sah dan kita still wajib puasa. Janganlah pula kita jadi orang yang alang-alang tak solat ni, buat apa aku nak puasa? Puasa pun tak dapat pahala pun. Tak. Jangan tertipu dengan setan. Teruskan puasa dan jagalah solat. InsyaAllah puasa kita sah. Tapi rugilah puasa penat-penat tak dapat pahala kan. Tapi insyaAllah sekiranya kita puasa juga, walaupun kita ada buat dosa dan sebagainya, walaupun tak dapat pahala, tapi Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kerana apa? Sebab Nabi kata, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosa yang dahulu akan datang. So teruskan puasa dan jagalah solat. Macam mana nak ajar diri untuk terus berfikiran positif? Pertama, bersama dengan orang-orang yang positif.
Kalau kita asyik bersama dengan kawan-kawan yang asyik kutuk kita, pinggirkan kita, sisihkan kita, sangka buruk dengan kita, skeptik dengan kita, insya-Allah kita akan negatif. Tapi kalau kita bersama dengan kawan-kawan yang support kita, bimbing kita, nasihat kita, bagi semangat kat kita, kalau kita buat salah, nasihat, bimbing kita, tak skeptik kat kita, bersangka baikkan kita, memaafkan kita, insya-Allah kita akan sentiasa positif dan bahagia. Tetapi nak dapat sahabat-sahabat yang macam tu, kenalah jadi sahabat yang macam tu dulu. Sebab bila kita jadi orang yang baik, jadi orang yang memaafkan, jadi orang yang support orang, banyak nasihat orang, banyak bimbing orang, tak skeptik dengan orang, tak sangka buruk dengan orang, tak berdendam dengan orang, berlapang dada dengan orang, insya-Allah Allah akan hadirkan orang yang macam tu juga dalam hidup kita. Macam itulah cara dia, insya-Allah. Dosa ke seorang lelaki apabila dia memaki seorang perempuan tanpa sebab? Dosa. Kalau perempuan maki lelaki tanpa sebab pun dosa. Hatta kalau ada sebab pun dosa juga. Janganlah maki-memaki sesama Muslim. Nak tegur-tegur, janganlah sampai maki hamun. Apakah maksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam Qadar. Apakah itu malam Qadar? Malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana sekiranya kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, kita seolah-olah beribadat selama 1000 bulan. Bahkan Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu maknanya 83 tahun. Beribadat kejap je, malam kan. Malam daripada lepas isyak sampai subuh tu mungkin dalam 7 jam, 8 jam lebih kurang lah. Tapi sekiranya kita beribadat di malam tersebut, Allah akan bagi kita pahala seolah-olah kita beribadat lebih daripada 83 tahun. Masya Allah. Persoalannya, kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar dinamakan Qadar? Ada 3 sebab. Pertama, ulama kata, kenapa malam Lailatul Qadar dinamakan Qadar? Kerana Qadar itu bermaksud takdir. Kenapa? Kerana setiap kali malam Lailatul Qadar, Allah akan hantar malaikat untuk Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz. Allah bagi tahu malaikat apakah takdir yang akan berlaku pada tahun itu kepada malaikat. Ulama kata takdir sanawi. Maknanya pada malam Lailatul Qadar tu Allah bagi tahu malaikat, okey, orang ni apa rezeki dia pada tahun ini, dia jodoh dengan siapa tahun ini, apa kebaikan yang dia akan dapat, apa keburukan yang dia akan dapat, apa mana segala takdir yang Allah turunkan pada tahun itu turun di malam Lailatul Qadar. Itu sebab pertama kenapa ianya dinamakan Lailatul Qadar. Kedua, Qadar juga bermaksud syaraf, iaitu mulia. Lailatul Qadar maksudnya malam yang mulia. Kenapa malamnya mulia? Sebab malam tersebut lebih daripada 1000 bulan pahala dia kalau kita beramal. Bayangkan kalau kita istiqamah 10 tahun mengejar Lailatul Qadar, maknanya kita dapat pahala seolah-olah kita beribadat sepanjang 830 tahun. Masya Allah. Sebab itulah Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Manakala yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar? Qadar ni bermaksud sempit. Qadar ni bermaksud apa? Sempit. Kenapa ia dinamakan malam yang sempit? Kerana ulama kata di malam Lailatul Qadar, malaikat berbondong-bondong turun ke langit bumi untuk mengaminkan doa-doa orang yang berdoa ketika malam Lailatul Qadar. Sebab itulah sempit. Sebab malaikat sesak berkumpul di malam Lailatul Qadar untuk mengaminkan doa orang yang berdoa. Dan malaikat juga berdoa agar Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang meminta ampun di malam Lailatul Qadar itu. Itulah 3 sebab kenapa ianya dinamakan malam Lailatul Qadar. Pertama, kerana setiap malam Lailatul Qadar Allah turunkan takdir sanawi, takdir tahunan kepada hamba-hambanya. Allah bagi tahu para malaikat. Kedua, Lailatul Qadar itu adalah Qadar bermaksud syaraf, iaitu mulia. Kenapa mulia? Kerana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang ketiga, Qadar bermaksud sempit, iaitu malam yang sempit. Kenapa? Kerana malaikat turun beramai-ramai di langit bumi ketika malam Lailatul Qadar untuk meminta ampun kepada orang yang meminta ampun kepada Allah di malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruh, telah turun malaikat dan juga Jibril pun turun untuk doakan orang-orang yang beribadat ketika malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? 10 malam terakhir di malam ganjil. Bila tak tahulah, cuma Nabi bagi clue 10 malam terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. So apa lagi, kita target lah 10 malam terakhir, especially malam ganjil. Kita all out kejar malam Lailatul Qadar, insya-Allah.
Boleh ke gosok gigi waktu puasa? Boleh, tapi janganlah telan ubat gigi tu. Dah gigi komo-komo, buanglah. Buang segala sisa-sisa kat mulut tu. Lepas tu macam tu lah, boleh lah. Sah tak puasa kalau main game terlalu lama tapi ibadah tak tinggal? Sah lah. Sebab main game tak membatalkan puasa. Kalau kita main game sampai tak solat, itu satu hal lah, kita dapat dosa lah. Siapa suruh tak solat? Tapi puasa tu sah. Sebab yang membatalkan puasa adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya kita makan dan minum, memasukkan rongga ke dalam tubuh badan dengan sengaja, ataupun keluar air mani dengan sengaja. Maka benda-benda yang membatalkan puasa lah. Tapi kalau main game tak batal puasa. Tapi tak payahlah main game. Dah besar dah, asyik main game je. Korang guna masa 2-3 jam main game tu, korang boleh baca kitab sirah, boleh khatam dalam masa seminggu je sebenarnya. 2 jam korang main game tu, korang boleh baca 3-4 juzuk Quran sebenarnya. Serius. Tapi itulah, kita ni banyak sangat buang masa kan. Kalau perempuan make up, boleh tak? Tak boleh. Sebab benda tu tabarruj. Tabarruj tu berhias. Tapi kalau sekadar make up ala kadar, which is kita just letak bedak, lip balm sikit, sekadar tak nak nampak muka pucat, tak ada masalah lah. Tapi kalau sampai letak maskara lah, letak ping-ping sini lah, lipstick tebal-tebal, tak payahlah. Itu semua dosa. Itu semua tabarruj, berhias. Hukumnya haram. Tapi nasihat saya kepada perempuan-perempuan sekalian, korang yang beria-ria sangat nak make up ni apa hal? Nak nampak cantik di mata siapa? Nak nampak cantik di mata siapa? Sebab kalau korang cantik-cantik macam mana pun, dan kalau tak ada jodoh juga. Tapi kalau korang menjaga diri korang, kalau korang pakai purdah pun, kalau ada jodoh juga. So what's point korang pakai make up sebab nak kena puji? Pakai make up sebab nak kena puji, tu pun dosa juga sebab nak kena puji. So kenapa pakai make up in the first place? Lainlah kalau pakai make up tu di hadapan suami, tak ada masalah. Itu dapat pahala insya-Allah. Kalau suami suruh, awak pakailah make up, awak pakai make up cantik lah, boleh, tak ada masalah. Dapat pahala sebab menghiburkan suami. Tapi kalau takat nak tunjuk-tunjuk kat kawan, nak tunjuk kat member, nak tunjuk kat ajnabi yang aku ni cantik, nak goda diorang, tak payahlah. Dapat dosa, Syekh, dapat dosa. Jangan Okey. Itu sajalah kot. Bateri saya pun tinggal 6% je. Apa pun, jangan lupa join live pada malam ni pukul 10.30 malam. Malam ni kita nak sama-sama kupas hadis yang kelima daripada 40 hadis Imam Nawawi, insya-Allah. So korang boleh join pada malam ni. Setiap malam pukul 10.30 malam saya akan kupas satu hari satu hadis dari kitab 40 hadis Imam Nawawi untuk kita sama-sama syarah lah, insya-Allah. 10.30 malam malam ni, jangan lupa. Apa pun, kalau korang nak dapatkan kurta Tarbiyah Sentap ni, korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif ataupun Instagram Tarbiyah Sentap. Ada 6 warna hitam, warna kelabu, warna merah, warna pink, warna turquoise, warna biru. Sangat selesa, sangat sedap, sangat kemas, pelbagai warna insya-Allah. So boleh dapatkan lah kurta Tarbiyah Sentap eksklusif, insya-Allah. Apa pun, terima kasih kerana bersama-sama saya. Ni first time lah buat live dekat atas ni. Okay, jazakumullah khairan kepada semua kerana bersama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.